Hai, salam sejahtera semua. Kita bertemu lagi dalam Bahasa Melayu tahun 6 di bawah unit 16 Perkasakan Bahasa Kita. Tajuk kita hari ini Catatan Jian Hui. Mesti hari ini di bawah 5.1.5 memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata adverba, kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul. Objektif pembelajaran kita pula, cikgu harapkan murid-murid akan dapat menulis catatan dengan menggunakan kata adverba dan kata penegas. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian yang pertama. Cikgu nak awak faham apa itu kata adverba. Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama dan frasa sendi nama dari segi cara, masa dan tempat. Sebagai contoh, dengan ayat-ayat contoh yang berikut, kami selalu memperkatakan hal itu. Kedua, olahragawan itu sihat sentiasa. Ketiga, hari jadinya ialah hari esok. Keempat, ahli perniagaan itu sering kali ke London. Dalam ayat di atas, perkataan selalu, sentiasa, esok dan seringkali ialah kata adverba kerana masing-masing menerangkan yang pertama, kata kerja memperkatakan. Yang kedua, kata adjektif sihat. Yang ketiga, kata nama hari. Dan yang keempat, frasa sendi nama ke London. Seperti yang awak perhatikan di atas, kata adverba dapat hadir di hadapan dan di belakang frasa. Okey, baiklah. Bahagian yang kedua, cikgu nak awak faham penggunaan kata penegas. Kata penegas pula ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan penekanan atau menegaskan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Contoh kata penegas yang biasa kita gunakan iaitu partikel kah, partikel lah dan partikel tah. Kemudian ada juga kata penegas yang lain seperti jua, juga, sahaja, hanya, memang, bagi dan pun. Contoh ayat, itulah rumah saya. Kalau ayat biasa, itu rumah saya. Kalau kita nak tegaskan, itulah rumah saya. Okay. Kata penegas juga boleh muncul dalam ayat tanya. Pernahkah awak makan sup daging arnab? Dan yang ketiga, apatah dayaku untuk menolongnya. Maksudnya dia tak dapat pertolongan ya. Yang keempat, kucing itu dibawa juga ke rumah nenek. Kalau ayat biasa, kucing itu dibawa ke rumah nenek. Kalau kita letak kata penegas, kucing itu dibawa juga ke rumah nenek. Maksudnya mereka nak beritahu kucing pun dibawa juga. Dan yang seterusnya, hanya Kamal yang belum bayar yuran. Kita nak beritahu Kamal seorang je yang belum bayar yuran. Hanya Kamal yang belum bayar yuran. Ayat seterusnya, ia seorang sahaja yang berbaju Melayu. Kita nak tunjukkan antara ramai-ramai orang tu, ia seorang sahaja yang berbaju Melayu. Okay. Bahagian yang ketiga, cikgu nak ingatkan semula cara menulis karangan jenis catatan. Okay. Sebagai pengenalan, seperti sebelum ini awak pernah belajar, karangan catatan terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama catatan sehari, yang kedua catatan untuk beberapa hari. Jika catatan sehari, murid-murid perlu menyatakan hari, hari bulan dan tahun. Kemudian diikuti waktu berlakunya sesuatu kejadian. Kita beritahu waktu, contohnya 8 pagi, 9 pagi. Jika catatan beberapa hari, sama juga nyatakan hari, hari bulan dan tahun. Bezanya ialah waktu berlakunya sesuatu kejadian itu disertakan jika perlu sahaja. Kalau catatan beberapa hari ini, kita perlu letak hari, hari bulan dan tahun saja. Okay. Kalau kita perlu nak nyatakan sesuatu yang penting tu, baru kita nyatakan waktu. Teknik menulis karangan ini mirip gaya penceritaan atau peristiwa yang dicatatkan mestilah penting serta berkaitan dengan
tajuk. Kalau tak ada kaitan dengan tajuk, tak payah sebut. Dan yang kelima, urutan peristiwa mestilah menarik dan menunjukkan keinginan pembaca untuk mengetahui peristiwa selanjutnya. Kita pilih perkara-perkara yang menarik sahaja. Okey. Seterusnya, mari rujuk buku teks awak di muka surat 94. Ini teksnya yang terdapat di dalam teks Bahasa Melayu awak. Catatan Jian Hui. Mulakan dengan catatan yang pertama, 7.30 pagi. Ada minggu Bahasa Melayu. Awak tengok di gantung yang digantung situ ya. Ada perkataan berjalan cepat, dipasang tinggi dan juga. Mari kita nak ambilnya catatan 7 pagi. Ada beri di dalam buku untuk awak. Pada pukul 7.30 Sabtu 6 Ogos 2016, 7.30 pagi, saya melihat ibu bapa membawa anak-anak ke sekolah. Mereka berjalan cepat. Saya dan Ruben ternampak kegantung dipasang tinggi juga. Kegantung tu yang awak selalu nampak orang pasang di tepi jalan. Okey. Terusnya, kita nak bina pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi ada pertandingan bacaan pantas. Okey. Ada partikel lah, julung kali dan dibaca pantas. Contohnya, 8 pagi. Pertandingan bacaan pantas kosong diadakan. Yusuf lah yang mewakili kelas kami. Buku yang disediakan oleh pihak sekolah telah dapat dibaca pantas olehnya. Okey. Kau rasa apa perlu kita letak di tempat kosong? Ya, pandai kita letak di sana. Pertandingan bacaan pantas julung kali diadakan. Julung kali ni maksudnya pertama kali diadakan. Tak pernah dibuat sebelum ini ya. Okey, seterusnya. Pada pukul 10 pagi ada kuis tata bahasa. Di sana diberikan tepukan gemuruh hampir pasti sahaja. Contohnya, pukul 10 pagi. Murid tahun 6 nak buat apa? Okey. Tidak semestinya tepukan gemuruh dulu. Awak boleh letak sahaja dulu kah, hampir pasti dulu kah, mana-mana yang sesuai. Okay. Seterusnya, pukul 11.45 pagi. Mengadakan pertandingan bercerita pula. Perkataan memang, harapan melangit, beratur lurus. Okay. Awak boleh mulakan pukul 11.45 pagi, pertandingan cerita. Awak sambung selepas itu ya. Sebagai kesimpulannya, pertama, setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada murid-murid. Khasnya dalam menimba ilmu demi masa depan. Okay. Kedua, murid-murid haruslah melibatkan diri dalam setiap aktiviti ini. Untuk yang pertama, membentuk jati diri yang kukuh sebagai rakyat Malaysia. Yang kedua, memperkukuhkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa. Yang ketiga, menambahkan semangat cinta akan negara. Dan yang keempat, memperkayakan dan memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Okey, semoga murid-murid sentiasa mempunyai sikap bersaing yang sihat untuk melibatkan diri dalam setiap pertandingan yang diadakan. Okey. Cikgu rasa sekian dahulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan butang ya untuk menyokong video yang cikgu letakkan di YouTube. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih.